Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ba'd. Saudara Razali, Masri bin Razali, Zamzuri bin Amin, Faris Misbah, Haziana Nurdin, Syarif Syarif, Ustaz Syafiq Murad, Rizayul Rizal, Ustaz Fahim Mukhtar, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Firman Allah SWT dalam ayat 31 dan 32 dari surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu bunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan, kamilah akan berezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itulah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang paling buruk. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, boleh lihat pada jilid yang kelima, muka surat 330 dan 331. Iaitulah ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hambanya lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, kerana dia telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka, sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembahagian harta pusaka. Dahulu orang jahiliah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan mereka. Bahkan ada mereka yang bunuh anak perempuannya dengan tujuan tidak semakin banyak beban dalam hidupnya. Lalu Allah melarang perbuatan tersebut dengan firman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Maksudnya kerana kamu takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua. Oleh kerana itu Allah SWT mengedepankan perhatian terhadap rezeki mereka, sebagaimana firman-Nya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, iaitulah kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-An'am pula, Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kerana kedudukan dalam surah Al-An'am itu menceritakan kemiskinan yang berlaku di depan mata. Sedangkan dalam ayat surah Al-Isra ayat 31 ni menceritakan tentang ramalan masa depan oleh seseorang ayah, seorang ibu yang bimbang kewujudan anak-anaknya akan menambah bebannya pada masa akan datang. Jadi situasi ayat ini tidak ada tadarub, tidak ada tanakud satu sama lain, kerana situasi, kondisi, latar belakang turunnya adalah berkaitan dengan suasana yang berbeza, iaitu dalam surah Al-An'am, iaitulah gesaan kepada umat Islam ketika mereka merasa kesempitan kehidupan itu dalam suasana yang hadir di depan mata mereka. Maka Allah mengajar mereka dengan berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang beri makan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Sedangkan dalam surah Isra ni penekanannya adalah kepada larangan membunuh anak-anak, kerana seseorang Arab zaman dahulu, zaman jahiliah, mereka beranggapan dengan adanya anak-anak ni akan menjadi beban pada mereka pada masa akan datang. Inilah yang Barat mulakan era penjajahan ratusan tahun dahulu, kerana mereka ada satu istilah dalam peperangan yang mereka panggil sebagai TFR, Total Fertility Rate. Itulah umpamanya negara Jerman melihat kalau mereka tidak menjajah negara-negara Eropah yang lain, nanti pertambahan penduduk di Jerman akan mengakibatkan mereka tidak cukup kentang, tak cukup makanan, sayur, tak cukup gandum yang mereka nak tanam. Dengan sebab itu mereka kena menjajah negara-negara lain. Demikian juga yang berlaku kepada British, yang berlaku kepada Spain. Itulah sifir yang mereka gunakan. Tapi akhirnya mereka mendapati apa yang ada pada bumi mereka pun dah mencukupi, lebih daripada mencukupi kalau diguna dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa satu masa dahulu orang-orang Arab, mereka membunuh anak-anak mereka kerana mereka takut kemiskinan yang akan berlaku, bimbang keuangan yang tidak stabil pada masa akan datang.
Lalu Allah menjelaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang beri makan kepada mereka, kami yang menjamin rezeki untuk mereka dan untuk kamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir oleh Dr. Ratib Nabulsi menceritakan bahawa ayat ini bukan sahaja membawakan kepada kita perspektif membunuh anak dari sudut fizikal. Yang lebih penting daripada itu, kata Syekhuna Dr. Muhammad Ratib Nabulsi, ia juga merujuk kepada tindakan ayah ibu yang pada hari ini tidak memberi pendidikan yang sempurna untuk anak-anak. Ini juga satu jenayah sebenarnya. Bila ayah ibu yang ada pada hari ini disibukkan dengan komitmen, mereka lupa tanggungjawab yang paling asas anak-anak yang merupakan amanah daripada Allah itu. Kadang-kadang mereka tak ambil berat langsung. Sebagai contohnya dalam seperti sekarang, tuan-tuan, berapa orang di kalangan kita yang sibuk lihat anak-anaknya berapa ayat daripada surah Juz Ammar dia telah hafal. Dalam muqarrar silibus yang diberikan di sekolah, ada surah-surah yang tertentu yang dia nak hafal, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Yasin, dia sudah hafal ataupun belum. Apabila seseorang ayah ibu tidak mengambil berat perkara semikian, sebenarnya dia juga termasuk dalam konteks anak-anaknya seperti yang digambarkan oleh Allah di sini, kata Dr. Muhammad. Barangkali ada benarnya kata-kata beliau itu, kerana bila ibu ayah ini gagal untuk melihat keutamaan dalam hidup, mereka tidak melihat penting kepada anak-anak untuk berdaya maju dalam suasana sekarang. Sebagai contohnya, kata beliau, alangkah perlunya umat Islam untuk menguasai bahasa English sebagai contohnya, bahasa Inggeris. Pastikan anak-anak kita bukan setakat memahami percakapan orang, bahkan boleh menulis dengan baik, boleh memahami teks dengan betul, mempunyai vocabulary yang diperkayakan di masa ke semasa. Pandangan Dr. Ratib Nabulsi ini ternyata luar kotak, tuan-tuan. Kerana kalau kita perhatikan anak-anak orang bukan Islam, orang Cina sebagai contohnya, orang India, kita bukan resis. Kata Dr. Ratib Nabulsi ini ada benarnya. Apabila mereka menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa ataupun lebih, ternyata mereka menguasai bagai-bagai benda dalam suasana pada hari ini. Ada seorang sahabat, isterinya merupakan seorang wanita yang berkarier, yang berjawatan tinggi dalam satu syarikat MNC, Multinational Corporation, yang buat pelaburan di negara kita. Kata isterinya seorang Chinese masuk Islam, revert. Beliau berkata, Ustaz, bila saya menemuduga anak-anak orang Islam, anak Melayu, saya orang Cina, kami orientasi orang Cina mesti menguasai sekurang-kurang bahasa kita dengan baik, Mandarin. Manakala bahasa Mandarin ni bukanlah bahasa perdagangan yang penting seperti English, maka anak-anak orang Cina semua diberi penekanan bahasa Inggeris yang sangat kuat. Automatik mereka memang boleh bahasa Melayu. Jadi nampak tiga bahasa mereka boleh dengan menguasai dengan baik. Bahasa Inggerisnya, pertuturan, percakapan, penulisan, kefahaman, semuanya tip top, grade A. Bahasa Melayu memang mereka skor. Kalau SPM, anak-anak Melayu pun kecundang tewas dalam bahasa Melayu sendiri, mereka tak dapat markah yang baik. Tapi anak-anak orang bukan Islam ini mempelajari bersungguh-sungguh sampai mereka dapat menulis karangan dengan versi yang sangat baik, menguasainya, dan bahasa ibunda mereka sendiri. Maka kata Dr. Ratib Nabulsi yang kita perlu bimbang dalam ayat ini mengikut perspektif moden pada hari ini, apabila umat Islam ketinggalan dari sudut teknologi maklumat, ketinggalan dari sudut bahasa perdagangan, ketinggalan dari sudut public speaking. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada tak ajar anak-anak public speaking? Contohnya kita dah tak ada sembahyang Jumaat, pada hari ini berjemaah di masjid, kita buat sembahyang Jumaat kat rumah. Contoh, sembahyang Zuhur di rumah, kita buat khutbah ringkas, ajar anak untuk bercakap, mula-mula menggunakan teks dan kemudian menggunakan kemahiran masing-masing untuk bercakap, dan kita pun sama-sama belajar dengan isteri. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi tuan-tuan hati dan dikasih, Daing Nizam asal gelap je. Gelap ke? Saya gelap ke? Tuan-tuan tak nampak saya ke? Gambang Pahang line clear. Farlisa, Allahu dugaan malam ni lain tak okey. Roy bahasa Melayu, English dan juga Arab. Bahasa Mandarin satu lagi Roy. Okey. Halim Hurairah, ahlan wa sahlan. Kamazahruman Muhammad Syarif, Iyad Abdullah Aryani, Julia Waka. Jadi ayat ini kata Dr. Muhammad Ratib Nabulsi ketika beliau mentafsirkan,
anak-anak yang ketinggalan dari sudut bahasa Inggerisnya sebagai bahasa perdagangan, anak-anak yang tidak mampu berdaya saing dalam bidang teknologi maklumat, anak-anak yang tak reti public speaking. Ini semua adalah anak-anak yang telah dibunuh oleh ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Perspektif masa depannya, bagaimana dia telah pun terkeluar, disqualified daripada ruang dan peluang untuk berjaya pada masa depan, yang Allah anjurkan kepada kita untuk berdoa selalu dalam surah Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan kami, jadikan anak-anak kami penyejuk mata mandang, dan jadikan kami ini pemimpin kepada orang bertakwa. Ya, Ustaz Syafiq Murad, saya setuju kita adakan speaker corner di rumah. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu umat Islam ambil berat untuk mereka memahami konteks ayat ini, yang mengambil kira membunuh itu bukan bunuh secara fizikal. Mana ada orang kita dengar ini bunuh anaknya, jarang-jarang kita dengar. Tapi yang selalu kita alami adalah kegagalan ibu ayah itu untuk mendepani situasi zaman sekarang dengan cabaran-cabarannya, menyebabkan anak-anak itu ketinggalan. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihkan. Saya terdengar satu kajian ni entah betul entah tidak, wallahu alam. Memang dalam hidup ni kena ada keseimbangan, ada masa baca Quran, ada masa bermain. Kalaulah seseorang anak kita macam Imam Nawawi itu sangat jarang lah tuan-tuan. Itulah Imam Nawawi rahimahullah sebagai contohnya. Bila diajak bermain oleh teman-teman, kawan-kawannya, dia tidak mahu. Dan dia berkata bukan tujuan itu kami dijadikan. Dia sibuk membaca. Imam Nawawi itu meninggal dunia pada usia muda, 46 tahun, menulis berbagai karya yang tak habis dibaca oleh kita sampai ke hari ini. Itulah Imam Nawawi. Tapi kebanyakan daripada kita dalam kaedah syarak itu tak boleh dipakai lah. Ya, bahawa perkara-perkara yang nadir ini la yu'taddu bihi, bahawa benda-benda yang syaz, benda-benda yang jarang-jarang berlaku, kalau ada seseorang seperti itu, memang kita tak menafikan itu pilihan Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Allah pilih orang tertentu untuk menjadi waris para nabi. Ilmunya, kesungguhannya memang jarang-jarang kita bertemu. Tapi bagi anak kita kebanyakannya, mereka kena ada keseimbangan. Kata satu kajian, wallahu alam, kalau tak siap saya, ya satu universiti tempatan IPTA, nanti saya confirm balik semula lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah jumpa nama orang India yang saya sebut semalam? Dah jumpa nama orang India yang saya sebut tentang bagaimana beliau menjual semua lembu-lembunya? Dah jumpa dah? Ada yang tahu? Ya. Jadi balik kepada cerita ni, ada satu kajian dibuat di IPTA mengatakan bahawa kenapa anak-anak orang Cina suka bermain benda-benda yang menggunakan tangan, sedangkan anak-anak orang Melayu suka main benda yang menggunakan kaki. Orang Melayu suka main bola umpamanya, main takraw, tapi orang Cina dia main tenis, pingpong, badminton, bola keranjang. Wallahu alam. Ini kajian menarik ya tuan-tuan. Saya terdengar-dengar kajian ini disebut oleh salah seorang pakar motivasi negara, dan berkata sebenarnya bila anak-anak orang Cina bermain perkara-perkara seperti itu, dan mereka punya target kalau main badminton boleh jadi kaya cepat. Juga mereka berkata kalau main menggunakan tangan ini, otaknya laju berfikir. Wallahu alam. Agaknya kalau orang main menggunakan kaki ni banyak lambat daripada kaki itu nak menuju ke kepala untuk fikir. Wallahu alam. Ni saya punya ramalan, saya dengar daripada pakar motivasi itu berkata, saya tidak pastilah tuan-tuan ya. Apapun, kita kenalah seiring dengan pada hari ini, kalau itu keperluan, kita mesti pastikan anak-anak kita boleh bahasa Inggeris dengan baik, menulis, memahami, bercakap dengan cemerlang, kerana itulah bahasa perdagangan tuan-tuan. Bila Nabi sampai di Madinah, antara kerahan tenaga yang Nabi telah gembelingkan adalah seorang sahabat yang mulia bernama Zaid bin Sabit. Budak muda ini masih lagi mentah, Nabi suruh dia belajar bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi, kerana orang Yahudi menguasai perdagangan di Madinah. Dan Zaid bin Sabit ini telah pun menguasai bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi itu dalam masa beberapa belas hari saja, 14 hari saja. Menguasai penulisan, percakapan, pertuturan, pengiraan, semuanya dapat buat dengan sempurna dalam masa belasan hari. Jadi langkah baiknya kalau kita pun memberi penekanan kepada aspek ini, dan sudah tentu bahasa Arab jangan kita kesampingkan tuan-tuan ya. Jadi kata-kata Dr. Ratib Nablusi ini sangat untuk kita kaitkan dengan pembunuhan dari sudut, bukan pembunuhan dari sudut fizikal. Itu jangan berlaku. Bunuh anak fizikal seperti orang Arab dahulu buat. Tapi ayat ini patut kita fikir dalam konteks yang lebih luas. Kata Dr. Ratib Nablusi, itu pembunuhan syakhsiah, karakter dan kualiti potensi yang ada pada diri anak, iaitu pembunuhan dari sudut mentalnya.
kita tak bagi dia ruang expose kepada dunia yang dia akan bersaing pada masa akan datang. Tentulah tidak patut kalau seseorang kita berkata, kena sinali berkata, janganlah kamu mendidik anak-anak kamu macam kamu dididik dulu-dulu. Kamu akan berkata, ayah dulu tak macam tu pun. Tak, zaman dah berubah tuan-tuan. Kita kena meraihkan perubahan. Zaman dah berubah, tak macam kita. Kalau kita dahulu barangkali ayah, ibu merotan, memukul kita, mengatakan kepada kita, kerana satu kesilapan yang kita buat, kita takut waktu malam nanti nak balik, nak tidur kat mana. Tapi anak-anak pada zaman moden ni tuan-tuan, kalau mereka mungkin di tangan, dipukul oleh si ayah, mungkin dia ada tempat untuk tidur, kita pula yang jadi bimbang malam tu bila tidak pulang. Maka suasana telah berbeza. Benarlah kata Imam Ali karramallahu wajhah, didiklah kamu untuk anak kamu melalui satu zaman yang bukan zaman kamu, dan janganlah kamu cuba untuk menyamakan zaman mereka dengan zaman kamu dahulu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kata Dr. Ratib Nabuli dalam tafsirnya, la yajuz an tuqtal an-nafs allati haramallahu li ayyi sababin illa bil haqq, wa huna sabab khasyat al-imlaq ay khasyat al-faqr, wa kana al-arab fi sanawati ash-shuh wal qaht yaqtuluna auladahum khasyat al-faqr, wa hadha ghairu al-wa'd. Qalu fal-wa'd al-banat ala khusus khasyat al-'ar la al-faqr. Orang Arab dahulu kalau berlaku kemarau, kalau berlaku satu ujian, musibah, satu perkara yang berlaku, satu isu besar, maka mereka akan bunuh anak-anak kerana takut tak dapat melalui waktu-waktu itu untuk menyediakan makanan, tempat tinggal untuk mereka. Mereka bukan saja bunuh yang perempuan, yang lelaki pun turut dibunuh pada zaman berlakunya kemarau contohnya. Dahulu Dr. Ratib Nabulsi dalam kajiannya. Anak perempuan itu namanya al-wa'du. Al-wa'du ni wa idzal mau'udatu fi ayyi zambin qutilat. Bila anak-anak yang perempuan yang dibunuh ketika kecilnya, nanti bila sampai di akhirat, mereka akan mempersoalkan di depan mahkamah Allah, kenapakah ayah membunuh mereka waktu mereka kecil. Itu namanya al-mau'udatu sughra, al-mau'udah ataupun al-wa'du. Yang dimaksudkan kat sini iaitulah membunuh anak dengan tujuan untuk mengelakkan kemiskinan pada masa akan datang. Sedangkan Allah yang menetapkan kejadian ini yang Maha mengetahui. Jadikan anak-anak itu dalam keadaan segala-galanya telah tertulis untuknya, maka tidak patutnya seseorang ayah itu merasa gusar, merasa bimbang. Dan yang lebih penting untuk kita faham dalam situasi masa ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita punya perancangan untuk didik anak-anak, untuk perkembangan mereka, untuk pencapaian mereka pada zaman yang bukan zaman kita, itu juga sangat penting. Jangan kita faham membunuh ini setakat bunuh fizikal, tapi bunuh dari sudut mental, spiritualnya, gaya bahasa yang tidak betul yang kita gunakan terhadap mereka. Ada satu kajian dibuat di barat dalam satu buku bertajuk How Our Children Succeed. Buku ni tulisan kajian daripada universiti terkemuka Harvard di Amerika, tuan-tuan. Mereka ada badan yang membuat kajian namanya Racy and Hart. Mereka berkata kalau orang-orang bijak yang rajin membaca, dia akan membekalkan untuk anaknya berapa juta perkataan menjelang usianya 6 tahun untuk masuk ke primary 1. Kalau di negara barat mereka masuk sekolah rendah umurnya 6 tahun, kita kat Malaysia 7 tahun. Maka kalau bapa yang profesional menyediakan untuk anak-anaknya perkataan-perkataan digunakan, pendekatan yang diambil, bahasa-bahasa yang dipakai, bapa yang profesional. Yang dia fikir di situ sebagai contohnya engineer, doktor, lawyer, arkitek, mereka ni bergaul dan level mereka tinggi, maka penggunaan perkataan-perkataan yang baik digunakan, maka anak itu daripada kecil adalah dibekalkan dengan vocabs yang cukup. Di mana anak ini perlu ke peringkat saringan darjah 1 itu berapa juta perkataan diperlukan dalam minda dia, 3 juta. Alangkah malangnya bagi ayah yang membaca, dah dia bukan profesional, pergaulannya mungkin tidak bersama dengan orang yang baik-baik, yang kelas, mempunyai gaya pemikiran tertentu, kemudian dia pula malas membaca, dia pun tidak ada bahan-bahan bacaan berkualiti, dia pun menonton membina, maka perkataan yang sama diulang kepada anak-anaknya. Bagaimanakah anak orang biasa, orang awam yang tidak berusaha untuk meningkatkan keilmuannya, tuan-tuan, nak bersaing dengan anak doktor, anak engineer, anak arkitek, anak accountant, yang ayah ibunya menggunakan perkataan-perkataan sophisticated. Mungkin vocabs yang dia ada sepertiga sahaja daripada anak-anak orang yang bijak itu. Itu sebab, tuan-tuan, kalau kita kaji Quran ini mempunyai pendekatan cerita yang hampir-hampir sama, tapi pendekatannya beza, ayatnya beza, perkataan larasnya beza. Kenapa? Untuk melahirkan dalam diri kita kepelbagaian dari sudut usul, gaya bahasa, metodologi. Tak boleh style A, B.
boleh B, C. Ada banyak kaedah dalam pendidikan yang patut kita usahakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini harus difaham dalam konteks yang kata Dr. Ratib Nabulusi tadi. Maka tanggungjawab kita ayah ibu untuk memperlengkapkan diri kita dengan ilmunya, dengan pergaulannya, dengan bacaannya, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berpimpinan dan berkepimpinan akan datang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Akhirnya Allah Taala menyatakan di sini dalam ayat yang ke-31, lahum kana khita'an kabira, sungguhnya bukan satu kesalahan yang besar. Dalam bahasa Arab, perkataan khita'an ini beza daripada khata', baris bawah, kasrah. Tapi kalau dibaca khata', fathah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bezanya. Jadi kata para ahli bahasa Arab, fiqhul lughah, dari sudut fiqhul lughahnya, hunaka ashkhas ya'maluna amalan biniyatin tayyibah thumma yanharif al-amal an ghairi kasdin minhum fa idza huwa amalan mu'zin fa naqul hadha al-amal sahat niyatuhu wa sa'a fi'luhu wa hunaka unasun yanwuna ash-sharr fa idza sharruhum yuqallibuhu Allahu ila khairin fa naqul hadha al-amal hasan fi'luhu wa sa'at niyatuhu wa man amila amalan hasanat niyatuhu wa fi'luhu fa huwa al-amalu as-sawab wa man amila amalan hasanat fihi niyatuhu wa sa'a fi'luhu fa hadha huwa al-khata' ghairu al-maqsud wa man amila amalan sa'at fihi niyatuhu wa sa'a fi'luhu fa hadha huwa al-khata' minhu. Dia ada banyak perkataan, tuan-tuan ni, dalam pendekatan bahasa Arab. Apabila seseorang itu berniat nak buat yang baik dan kemudian cara pelaksanaannya pun betul, maka ini dipanggil sebagai amal sawab, musib. Sawab kan kita kata Allahu a'lam bis sawab. Sawab ni maknanya tepat. Allah yang tahu yang tepatnya. Jadi kalau seorang itu niatnya betul, pelaksanaannya pun betul, maka orang ini dikira musib. Musib maknanya asaba, yusibu sawab. Sad, sad. Tapi kalau seseorang itu niatnya untuk buat satu benda yang baik, tapi caranya salah, maka orang ini dipanggil sebagai bahasa Arab panggil khata'. Niatnya betul tapi cara pelaksanaannya salah, maka orang ini melakukan perkara niatnya betul tapi amalan pelaksanaannya salah, maka dipanggil khata'. Ada orang yang pada awal pun tak betul dan kerjanya pun tak betul, ini dipanggil sebagai khitu'un. Beza tadi. Ada perkataan musib ni perkataan Allahu a'lam bis sawab. Ada khata' ni niatnya betul tapi jalannya salah, maka dia dipanggil khata'. Ada orang yang niatnya salah dan caranya pun salah, ini pun khitu'un. Ini bahasa Arab punya kecanggihan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab kita baca dalam doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, kan? Tapi dalam lain, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Jadi ada beza di antara perkataan akhta'a dengan khitu'un ataupun khata'un. Ada beza. Kalau khata' maknanya niat dia mungkin betul tapi cara pelaksanaan dia salah, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Tapi kalau orang itu daripada awal lagi memang niatnya salah dan pelaksanaannya salah, maka itu dipanggil khitu'un. Di hujung ayat ni Allah mengatakan, inna qatahum kana khita'an kabira. Sungguhnya perbuatan membunuh anak-anak itu merupakan satu kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita pergi pada ayat yang ke-30, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu, sungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang paling buruk, jalan yang buruk. Jadi Allah berfirman di sini, dia melarang hamba-Nya berbuat zina, mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang menghantar kepada perbuatan zina. Dalam bahasa Arab, beza di antara suruhan ataupun larangan. Larangan ni bila menyatakan jangan dekat, berbeza daripada jangan buat. Kalau sebut ayat ini menggunakan perkataan jangan berzina, nanti ada orang menyangkakan kalau gitu mukaddimah pada zina, filem-filem yang haram, bercakap benda-benda yang haram, mungkin tidak sampai ke peringkat melakukan perbuatan zina,
mungkin berpeluk-peluk dengan perempuan itu tidak berdosa. Tapi bila Allah menyatakan wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati apa jua perkara yang membawa kamu, yang mendorong kamu kepada perbuatan zina, maka ia secara mutlak, ya, qaulan wahidan, secara total, ia merupakan satu perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua kamu bergaul dengan ahli maksiat, kamu tengok filem maksiat, kamu apa lagi, bercakap perkara-perkara maksiat, seorang diri ke negara yang menyebabkan kamu terdedah untuk melakukan maksiat, itu semua termasuk dalam al-iqtirabu minaz zina, makna mendekati perbuatan zina itu sendiri, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi. Jadi dalam ayat yang lalu meletakkan satu garis panduan hubungan kemasyarakatan yang perlu dibina secara sempurna yang telah kita pelajari, mulakan dengan ayah ibu, wa qadara rabbuka alla illa iya wa bil sana, kemudian wa atizal qurbah wa ibnas sabil, dan jagalah hubungan persahabatan, hubungan kekerabatan, kekeluargaan serta rahim, orang miskin dijaga, orang yang terdampar dalam perjalanan dibela. Kemudian sampai kepada kerukunan, binaan, kekuatan masyarakat yang solid dalam Islam ini, perspektifnya ialah menjauhi perbuatan membunuh anak-anak, kerana anak-anak merupakan penerus generasi pada masa akan datang. Dan kemudian sampai kepada konteks yang kita sebut sekarang ni, apa-apa mendorong kamu untuk melakukan maksiat zina ini, kerana ia menyebabkan runtuhnya struktur kemasyarakatan, runtuhnya satu peradaban kemanusiaan. Jadi tuan-tuan hormati dan dikasihi sekalian, summa inna nahya fi hadhihi al-ayah laysa ala an irtikab az-zina fahasb, walakin an-nahy an iqtirab min az-zina fa ayu shay'in yuqarribuka min az-zina anta manhiyun anhu bi nasi hadhihi al-ayah. Jadi apa jua perkara yang akan menyebabkan kau terdorong kepada zina itu adalah haram. Itu sebab dalam Islam dia haramkan untuk kita melihat perempuan yang bukan mahram, dan perempuan yang seorang perempuan juga dilarang untuk melihat lelaki tanpa sebab, kerana Allah menyatakan dalam surah An-Nur, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna zalika azka. Jadi dalam tuntutan hubungan kemasyarakatan ini dilarang untuk melihat. Bahkan dalam peristiwa haji, ketika Nabi bersama dengan seorang pemuda di atas unta yang dinaiki bersama-sama, datang seorang perempuan yang pada masa itu tentulah perempuan pada zaman Nabi, mereka tidak pakai purda dalam ihram, datang bertanya kepada Nabi tentang hukum hakam haji. Bila unta Nabi ni berlalu, sahabat yang berada bersama Nabi di atas unta itu tertoleh kepalanya, tengok pada perempuan itu, cantik nampaknya perempuan itu. Nabi pusing kepalanya. Inna lakal ula wa laysat lakal ukhra, kata Nabi SAW. Semuanya dibenarkan untuk kamu melihat pandangan pertama sahaja. Lepas pandangan pertama itu hukumnya haram. Tapi ada juga orang yang cuba memahami hadis ini secara salah, mengatakan pandang lama itu pandangan pertama. Tak. Pandangan pertama lihat dan toleh ke tempat lain. Dan inilah dia ubat yang paling mujarab untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara jenayah seksual ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seorang lelaki dikehendaki untuk menundukkan pandangannya. Kami ketika belajar di universiti di Jordan, di kuliah syariah, kuliah usuluddin, bangunan yang tangga naik lelaki dibezakan daripada tangga naik perempuan. Ini satu perkara yang baik. Di sisi Islam sebagai contohnya, dibezakan tempat duduk lelaki dan tempat duduk perempuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apa jua perkara yang dapat melihara menjaga kita daripada perbuatan zina, inilah dijaga. Begitu juga berdua-duaan, namanya al-khalwa. La yakhluwana rajulun bimra'atin la syaitanu salisuhuma, dalam hadis sahih, tidaklah duduk seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, melainkan syaitan akan menjadi yang ketiga. Maka syaitan akan menghiaskan untuk lelaki ini kelihatan handsome, kacak pada mata si perempuan, dan menjadikan perempuan tersebut cantik, menggoda bagi lelaki, dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam buatan-buatan yang haram, zina contohnya. Maka apa jua perkara yang bawa kita kepada iqtirab, mendekatkan diri kepada zina, ini hukumnya haram. Melihat perkara-perkara yang menaikkan syahwat, mutaba'ah tamsiliyatil fadhihah, melihat filem-filem yang mendedahkan aurat, filem-filem yang membuka ruang untuk melihat kecantikan anggota badan orang perempuan. Wal a'malul fanniyatu rakhisah, dan apa jua kerja-kerja yang disifatkan sebagai kerja-kerja kesenian, kerja-kerja apa dipanggil, kerja-kerja yang melibatkan apa dipanggil, macam seni lukis,
Ya, kalau tuan-tuan berada di negara-negara barat, tuan-tuan masuk dalam graphic designer sebagai contohnya, ataupun seni halus, nanti ada sesi dipanggil orang tak pakai apa-apa untuk melukis orang seperti ini. Ini barat punya perspektif terhadap tuan-tuan ni boleh kawaskan. Kerana orang barat ni zaman berzaman mereka sentiasa menganggap ini satu kehalusan seni, menghargai kecantikan. Bukan saja pemandangan alam semesta dilukis, bahkan tubuh badan orang perempuan pun turut dilukis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Negara kita telah pun maju ke hadapan, fakulti-fakulti design, arts dan sebagainya dalam bidang lukisan seni grafik ini telah pun maju ke hadapan. Tak perlulah kita hantar anak-anak kita pergi ke tempat-tempat yang mendedahkan mereka kepada maksiat, dan akhirnya melihat maksiat itu sebagai benda kebiasaan. Tuan-tuan, mati sifat cemburu dalam diri yang sepatutnya ada pada diri orang Islam daripada melihat perkara-perkara Allah SWT. Jadi bila Allah menyebut tentang zina ni, kita dapat lihat ini merupakan had min hududillah. Tilka hududullahi fala taqrabuha wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Allah sentiasa menyebut perkara-perkara larangan ini sebagai satu batasan yang perlu kita hindari, mengelakkan diri daripada. Kita belajar bab syubhah. faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kalladhi yar'a hawla al-ghima yushiku yarta'a fihi. Orang ini merasakan perkara itu merupakan syubhah yang mendekatkan dirinya kepada yang haram, maka hendak dia menjauhinya. Kerana kalau seseorang menggembala kambing sebagai contoh, sampai di sempadan dekat dengan jirannya, hendaklah dia mengelak menempuh kawasan tersebut, bimbang kalau kambingnya itu akan memasuki kawasan jirannya. Maka demikian juga bila kita perhatikan kita berada dalam situasi tak berapa jelas adakah ia halal ataupun haram, maka hendaklah kita menjaga diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram itu, tuan-tuan. Syafiq Murad ada sebut, syair Arab Jahiliyah pun ada memuja tubuh orang perempuan. Ya, kalau kita lihat Tashbib dipanggil Al-Ghazal, maknanya menceritakan tentang keindahan tubuh orang perempuan. Ini merupakan perkara yang membawa kepada zina dan ia diharamkan. Al-iqtirabu minaz zina. Jadi bila Allah sebut wala taqrabu zina, ini ia lebih daripada jangan berzina. Jangan dekati zina, ia lebih hebat daripada jangan berzina. Kerana kalau dikatakan jangan berzina, mungkin seseorang itu merasakan apa sahaja perkara yang tidak melibatkan zina boleh dilakukan. Mengucup orang sebagai contohnya, berpeluk-pelukan sebagai contohnya, melihat filem-filem yang haram itu tak mengapa kerana bukan berzina dia kata. Tapi bila Allah sebut wala taqrabu zina, maka segala perkara yang mendedahkan diri kita dan menggoda diri kita, menjerumuskan diri kita, menarik kita ke dalam perkara tersebut, maka semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Baik, kita lihat dalam ayat ini ketika diturunkan dalam penjelasan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa pernah pada zaman Nabi SAW datang seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Rasulullah, semua tuntutan dalam Islam ini saya dapat lakukan, semua larangan saya dapat tinggalkan. Ingatkan wahai Rasulullah, saya tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan zina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak mampu untuk meninggalkan perbuatan zina, kata lelaki ini. Maka Nabi SAW pun melihat, Nabi memanggilnya datang ke depan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang berada di situ berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izan li an adrib unuqa hazal munafiq. Wahai Nabi, izinkan saya untuk memenggal kepala si munafik ini. Berani dia cakap demikian kepada Rasulullah. Kata-katanya dia sanggup meninggalkan yang disuruh dalam Islam, melainkan zina, dia tidak boleh meninggalkan zina. Dia pantang melihat perempuan cantik, dia akan berusaha untuk berzina dengannya. Maka Nabi pun memanggil orang ini dengan penuh kasih sayang. Nabi berkata kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu yang sangat tegas itu, kadal halimu an yakuna nabiyan. Wahai Umar, orang yang bersifat lemah lembut dan santun itu adalah memiliki sifat-sifat seorang Nabi, wahai Umar. Sabar kamu, wahai Umar. Maka Nabi pun memanggil lelaki tersebut duduk di depan baginda, betul-betul di depan Nabi SAW. Nabi berkata kepada ya akhal Arab, atuhibbu hadha li ummik. Wahai saudara, apakah kau suka perbuatan zina itu kalau ia dilakukan kepada ibumu? Maka dia pun fantafadha syab wa taghayyara wajhuhu. Dia pun
kelihatan sangat berang dengan soalan Nabi itu, terkejut, rasa apa istilahnya, rasa macam sebut tak kena. Bila Nabi bertanya, adakah zina itu kalau berlaku pada ibumu bagaimana? Seorang lelaki ditangkap berzina, rupa-rupanya dia berzina dengan ibumu, apa pandanganmu? Dia kata, wahai Rasulullah SAW, la ya Rasulullah, ju'iltu fidak, aku sanggup menjadi tebusan kepada wahai Nabi daripada ibuku berzina dengan mana-mana lelaki. Nabi bertanya lagi kepadanya, atuhibbu li ukhtik, kamu suka tak kalau seorang ditangkap berzina, dibawa ke muka pengadilan, rupa-rupanya perempuan itu kakakmu sendiri ataupun adik perempuanmu, apakah kau suka? Nabi tanya lagi, atuhibbu li zawjatik, atuhibbu li banatik, apakah kau suka kalau perbuatan zina itu berlaku kepada kakakmu, kepada makcikmu, kepada anak perempuanmu, kepada isterimu? Maka lelaki tersebut kelihatan sangat merah wajahnya, menahan satu ketakutan dan kemarahan. Tidak, wahai Rasulullah, tidak sanggup saya mendengar perkara itu dilakukan kepada wanita-wanita keliling saya, kata beliau. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, wa kadzalika an-nasu la yuhibbunahu li ummahatihim wa li akhawatihim wa li zawjatihim wa la li zawjatihim wa la li banatihim. Begitulah kalau engkau tidak suka perbuatan zina itu berlaku kepada ibumu, kepada isterimu, kepada anak perempuanmu, kepada adik perempuanmu, kepada keluarga perempuanmu, saudara perempuanmu, makcik-makcikmu, maka demikian juga tidak ada seorang pun lelaki di permukaan bumi suka kalau perbuatan zina itu berlaku kepada wanita-wanita mereka. Maka Nabi pun memanggil lelaki ini dekat-dekat, tuan-tuan, memegang dadanya dan mendoakan untuk lelaki muda tersebut. Apa doa Nabi, tuan-tuan? Ini tanggungjawab kita sebagai ibu. Panggil anak lelaki kita, pegang dadanya, doakan dengan doa Nabi ni. Yang kita ibu, panggil anak perempuan kita, letakkan tangan kita di atas dadanya, doakan untuknya. Apakah doa Nabi, tuan-tuan? Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dengar baik saya suruh tuan-tuan saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan tahu doa ni, telah pun tersebar di banyak tempat, dalam poster dan sebagainya disampaikan oleh para ustaz selain daripada saya. Tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Apakah doa ni? Dengar baik Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau yang perempuan, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Hassin, ha sad nun hassin. Orang yang telah berkahwin dia panggil sebagai muhsan. Muhsan ni maknanya orang yang terpelihara daripada terpelihara daripada perkara-perkara maksiat. Dengan sebab perkahwinan itu menjaga dia, membentengkan diri daripada terjumus dalam perkara zina contohnya. Dipanggil muhsan. Jadi Allahumma ghfir dhanbahu, ya Allah ampunkan anakku ini, wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan peliharalah kemaluannya. Kalau yang perempuan, doanya tukar hu jadi ha. Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir wa hassin farjaha. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa anak perempuanku ini, bersihkan hatinya, jagalah auratnya daripada terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Ini semua orang mudah untuk melakukan perkara yang haram. Memadai untuk klik di hujung jari saja bagai perkara kita boleh dapat satu dunia, dan masing-masing mudah untuk melakukan maksiat. Maka kita mohon kepada Allah sebagaimana doa Nabi SAW untuk pemuda ni tadi, yang dikatakan oleh Abu Umamah sebagai perawi hadis dalam riwayat menerusi Musnad Ahmad ini. Kata Abu Umamah, apabila Nabi telah mendoakan untuk lelaki ini 40 tahun lepas Nabi wafat itu, aku tidak pernah mendengar azan berkumandang, melainkan aku telah mendapati lelaki yang didoakan Nabi ini kedudukannya betul-betul belakang imam dalam masjid itu. Tak pernah azan berkumandang, melainkan aku melihat lelaki yang didoakan Nabi pada dadanya ini melainkan dia telah masuk masjid, telah berada dengan keadaan berwuduk betul-betul belakang tempat imam akan mengimamkan salat. Perubahan yang berlaku dalam hidupnya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, inilah dia pendekatan kasih sayang yang diamalkan ada orang muda ini. Walaupun soalannya berat, Sayyidina Umar kelihatan begitu marah dengan soalannya, tidak menghormati jumhur yang datang, hadirin yang datang. Soalannya itu seolah-olah menampakkan satu perkara maksiat yang dilakukan tanpa sedikit pun perasaan malu. Rupanya orang yang berkeadaan begini perlu didekati, tuan-tuan, perlu di counselling, ditutup aibnya. Dan lelaki ini tidak perlu disebut namanya,
kita lihat dia dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Islam dengan pengalaman 1400 tahun merawat masalah manusia. Jarang-jarang kita berjumpa isu yang berkaitan dengan dosa-dosa ini pelakunya ditonjolkan namanya, disebut namanya. Itu sebab dalam Islam kita tak boleh menonjolkan orang masalah, tuan-tuan. Tunjuk gambar orang, siarkan, sebar luaskan orang yang belum sembahyang, orang tak tutup aurat. Tak boleh, tuan-tuan. Hukumnya haram. Tak boleh kita ceritakan aib orang. Kerana kita bimbang satu lagi perkara seperti yang tegah dalam Islam, iyakum wal mujaharah. Tidak boleh bagi kamu untuk mendedahkan dosa-dosa besar yang kamu lakukan. Iaitulah bila seorang melakukan dosa besar, dia bangga untuk menceritakan kepada orang. Kita pula pergi tayang-tayangkan dosa-dosa yang orang buat. Dan akhirnya memujuk dan membuka ruang untuk orang lain menuruti langkah yang salah tu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah dia cara Nabi, orang lelaki yang telah pun terjerumus dalam kancah zina, bagaimana Nabi dengan tenang merawatnya dan mendoakan untuknya. Dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan, amalkanlah doa ni kepada anak-anak kita. Yang ibu untuk anak perempuan, bacakan. Yang lelaki, yang tuan-tuan, bacakan untuk anak-anak lelaki kita, anak-anak bujang kita. Ya, nampak dah masuk dah doa ni. Zawi Ghazali masukkan, Allahumma fir dhanbahu wa tahir qalbahu wa hasin farjahu. Yang perempuan, Allahumma fir dhanbaha wa tahir qalbaha wa hasin farjaha. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, inilah dia perkara yang dikemukakan surah Al-Isra, satu benda yang bersifat berterusan dalam hidup kita. Pendekatan yang dipilih oleh ayat ini adalah untuk membetulkan struktur asas kepada satu masyarakat. Jangan jadi seperti masyarakat di barat yang kalau kita baca dalam majalah-majalah mereka, contohnya majalah Economist yang menceritakan di Denmark pada hari ini, mereka pilih untuk jadi childless, tak mahu ada anak lagi, menggalakkan perkahwinan sama jenis. Kalau nak ambil anak, ambillah daripada anak-anak yang terbuang di Afrika ke di aku jadi anak angkat dan sebagainya. Sehingga seseorang datang nak mencari hiburan, pergilah ke hotel untuk mendapatkan servis khidmat perbuatan yang haram seksual ini, buat request daripada rumah bagaimanakah perempuan yang untuk melayan dia di hotel. Dia pun menghantar request. Tiba di hotel, yang menunggu di bilik itu adalah cucunya sendiri. La ilaha illallah, iyazan billah, na'udzubillah. Perkara ini kabarnya dah pun berlaku di negara-negara umat Islam. Apabila umat Islam terikut-ikut dengan langkah dan juga cara hidup barat, semuanya diambil. Bukan sahaja yang bersifat sains teknologi yang perlu diambil, bahkan gaya hidup yang sesat itu pun diambil. Maka perasaan malu sudah pun hilang. Itu sebab ditanya kepada ahli falsafah, orang-orang bijak di kalangan umat Islam, kenapakah mahalnya makanan pada hari ini, daging, ikannya semua mahal? Maka mereka menjawab, kerana murahnya daging manusia pada hari ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, masya-Allah. Soalan ni, kalau kita pun boleh baca kepada anak lelaki ke? Boleh insya-Allah. Boleh baca kepada anak kita. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, inilah dia perkara yang berlaku, dan kita melihat pendekatan ayat ini supaya menghargai anak-anak, jangan bunuh potensi diri mereka. Bunuh yang telah pun dijelaskan pada ayat 31 lalu bukan bersifat fizikal semata-mata, bahkan bunuh dari sudut mentalnya, bila menafikan peluangnya untuk dapat pendidikan, pendedahan pada perkara-perkara kebaikan. Kita kedekut untuk membelikan mereka buku-buku bahasa Inggeris contohnya yang boleh membina mereka. Kita kedekut untuk menghantar mereka ke kursus-kursus untuk jati diri mereka. Maka menandakan kita telah membunuh potensi diri anak-anak, dan ini yang dibimbangi masuk dalam konteks membunuh mereka secara fizikal dan juga spiritual, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam saya bercerita pada tuan-tuan tentang seorang sahabat Nabi yang begitu berani. Anak sahabat, ibunya sahabiah, datuknya, bapanya sahabat, makciknya sahabat. Ini merupakan kisah seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Az-Zubair. Ayahnya Zubair bin Awam, maknya Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Az-Zubair ini merupakan pemuda yang pertama dilahirkan di Madinah selepas hijrah di kalangan Muhajirin. Maka dia dibawakan bertemu dengan Nabi SAW. Daripada kecilnya, daripada lahirnya itu, air liur yang mula-mula masuk dalam tekaknya adalah air liur Nabi SAW. Nabi mendoakan untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu wa'allimhu al-hikmah. Allahumma faqihhu fid din wanshur minhu. Ini hadis berbeza daripada Bukhari Muslim, daripada Ahmad.
tentang doa Nabi untuk anak-anak yang baru dilahirkan. Sunnah untuk kita kalau menjadi bapa, datuk, tambahan pula di kalangan orang salih untuk doakan anak-anak baru lahir dengan doa-doa seperti itu. Saya pernah ajar doa ni pada tuan-tuan ni. Allahumma faqihu fid din wa Allahumma faqihu fid din wa alimul hikmah. Maka Abdullah bin Az-Zubair ni daripada kecil rajin datang ke rumah makciknya. Makciknya ialah isteri Nabi yang tercinta itu, namanya Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Az-Zubair daripada kecil permainannya main di rumah Nabi, duduknya rumah Nabi. Makciknya Aisyah radhiyallahu anha, semula-mula rumah dia duduk. Satu hari dia masih budak-budak, Nabi SAW telah berbekam. Maka darah bekam ni Nabi suruh kepadanya untuk dibuang. Dia pergi buang di satu tempat. Biasanya apa-apa yang keluar daripada jasad seorang Nabi akan ditelan oleh bumi supaya tak dapat dilihat oleh sesiapa pun, baik najis, air kencing, darah dan sebagainya. Maka kata Nabi kepada Abdullah bin Az-Zubair ni, kepada Abdullah Az-Zubair ni, ambil darah ni pergi buang di satu tempat. Abdullah bin Az-Zubair ini budak yang sangat bijak ni tuan-tuan, yang sangat genius ini, daripada keturunan yang sangat mulia, bapanya pemberani, maknya sangat berani itu. Dia pun fikir mana nak letak darah Nabi ni, nanti letak kat situ tak dihormati, dipijak orang pula, letak kat situ pula nanti ada masalah lain. Diminumnya darah Nabi itu SAW tuan-tuan. Diminumnya darah Nabi SAW dalam hadis-hadis yang dinyatakan sebagai sahih oleh para ulama. Contohnya riwayat daripada Raqutni dalam sunannya, Al-Hakim dan Mustadrak. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk membuang darah Nabi itu, dia pergi minum darah Nabi SAW. Akhirnya Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, apa yang kau buat dengan darah aku itu? Ma sana'ata biha, ma sana'ata ya Abdullah. Maka jawab Abdullah, ja'altu fi makanin zanantu annahu khafin minan nas. Wahai Rasulullah SAW, saya jadikan darah itu di tempat yang tersembunyi daripada manusia semua. Maka Nabi tahu, la'allaka syaribtahu, agaknya kau telah minum darah aku wahai Abdullah. Jawapan Abdullah, ya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, wailul laka minan nas wa wailul linnas minka. Engkau ini takkan engkau ini akan jadi seorang pemberani, engkau ni akan jadi seorang yang sangat ditakuti orang, engkau ni akan jadi seorang yang sangat hebat, dan kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kerana mana-mana tubuh yang telah pun bersama kena pada tubuh Nabi SAW, mana darah yang telah masuk dalam tubuh seseorang lelaki itu, maka kata Nabi SAW tidak akan disentuh oleh api neraka. Minum darah ni hukumnya haram tuan-tuan. Dia minum bukan dengan suruhan Nabi, tapi dia minum dengan ijtihad diri sendiri. Dia masih budak-budak pada masa itu. Dan kita pun telah bincangkan keberanian yang ada pada Abdullah bin Az-Zubair ini, sehingga beliau bertahan untuk menjaga kota Mekah dan juga Madinah daripada diceroboh sampai akhirnya beliau mati dibom dengan manjanik dan diempap dengan batu-batu Kaabah yang telah saya bincangkan sebelum ni. Sebelum kematiannya dia bertemu dengan ibunya bernama Asma binti Abi Bakar untuk minta restu. Telah saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ni kisah-kisah para sahabat yang mulia seperti beliau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi, inilah dia pendidikan yang telah pun dibangunkan oleh Islam dalam jiwa golongan sebelum kita. Alangkah perlu kita untuk membaca kisah-kisah ini, alangkah perlunya kita untuk mentelaah kitab-kitab yang menceritakan kehidupan para sahabat ni tuan-tuan. Daripada kita bercakap tentang aib orang, menyebarkan perkara-perkara yang belum tentu, perkara-perkara yang kabur, perkara-perkara yang bersifat fitnah, yang berbau perkara-perkara buhtan, perkara-perkara dusta, apa nak buat tuan-tuan, baiklah kita baca kisah-kisah yang mendekatkan diri kita dengan para sahabat, mendekatkan diri kita dengan Nabi SAW. Alangkah indahnya hidup baca kisah-kisah mereka. Baik tuan-tuan ya, jadi terima kasih di hujung ni Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk follow Instagram Zazan Travel perkara-perkara yang ada di situ. Dan kalau tuan-tuan ada peluang nak musafir nanti selepas musim PKP ni, ingat travel, ingatlah Zazan Travel. Kami bukan sahaja setakat perjalanan dengan hiburan, malahan penuh pengisian. InsyaAllah kita cuba menghabiskan belajar sanad hadis, macam target untuk pergi ke Uzbekistan. Mudah-mudahan berakhirlah musim coronavirus ni tuan-tuan, kita boleh travel ke sana, melihat kesan-kesan Imam Bukhari di sana. Kita belajar Sahih Bukhari ataupun Adabul Mufrad, sekurang-kurangnya kitab penting Imam Bukhari itu, mengambil keberkatan tempat yang kita pergi insya-Allah tempat Imam yang mulia ni. Dan kalau tuan-tuan ada perlu untuk musafir ke mana saja tempat dalam Malaysia, insya-Allah untuk bersama dengan tuan-tuan, sama ada secara grup
tiketing dan sebagainya, mendapatkan tiket. Jangan lupa kepada Zazan Travel. Terima kasih tuan-tuan ya atas kehadiran tuan-tuan pada waktu ini, dan segala yang telah saya ijazahkan tuan-tuan amalkanlah, bacakanlah kepada anak-anak kita, ya, bacakan kepada putera kita, bacakan kepada puteri kita. Juliana perlu telaah kitab-kitab untuk dekatkan diri dengan Nabi dan para sahabat, ya. Baik cari ilmu maznah, baik cari ilmu dengan mendengar cerita-cerita sahabat. Tenang bila kita baca sirah Nabi, kisah para sahabat, ya. Jadi seandainya tuan-tuan ada peluang untuk melakukan, insya-Allah dalam Facebook ini saya akan maklumkan program korban yang akan kita jalankan di Mekah dan juga di Syria, di bumi yang berlakunya peperangan itu, dan orang Islam saudara kita yang berada di sana dalam kesusahan yang amat sangat. Kami di bawah penyeliaan oleh Syekh Quraim, merupakan ketua kepada para ulama masyayikh Qura Syam. Beliau bertanggungjawab untuk mengendalikan program ini, dan segala sokongan tuan-tuan untuk ibadah korban pada tahun ini kami akan salurkan kepada beliau direct. Jadi apa-apa tuan, siapa di kalangan tuan-tuan melakukan korban, kami bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan bantuan kita sampai ke sana untuk saudara kita yang sangat memerlukan. Mereka kalau banding dengan kita, susah kita kat sini masih ada makan, masih ada tempat pakai, tempat tinggal, pakai dan sebagainya. Tapi mereka di sana habis segala-galanya, tidak ada tuan-tuan. Di Damsyik yang sepatutnya layak untuk dihuni oleh 3 juta penduduk, sekarang sudah pun menjangkau hampir 10 juta orang duduk situ. Tuan bayangkanlah, rumah yang kecil didiami oleh berpuluh-puluh orang, tak ada kerja, pendapatan yang ada pun tak cukup untuk membeli makanan, keperluan harian. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dengan mereka untuk meringankan beban mereka dalam hari-hari yang sangat mencabar seperti sekarang ni, dengan wabak berlaku dan macam-macam ujian yang lain. Jadi setakat ni saja dulu tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ini. 2 ayat daripada surah Isra, surah yang sangat digemari oleh Nabi untuk dibaca setiap malam, saban malam. Dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, riwayat yang sahih. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mendalami, menghayati surah ni setiap hari, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ni saja untuk renungan kita pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok kita akan masuk lagi kepada rukun asas pembinaan masyarakat dari perspektif surah Al-Isra, iaitulah larangan untuk membunuh manusia tanpa sebab yang sebenarnya dan dengan tidak menggunakan laluan yang betul. Jadi setakat ni saja dulu. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syekh Ibrahim Rajih, ketua ulama Syam, ketua Maqari, ketua para ulama qiraat negara Syam. Saidah Saleh, Hamidi Hussein, Haiza Hasan, Hamidi Hussein. Suara okey, gambar tak okey. Juliana, seekor kambing di Syria, nanti saya akan maklumkan, bagi saya sikit saja masa lagi. Nanti Ustaz Faiz akan bantu saya untuk update. Dan tadi ada saudara Halim memaklumkan yang beliau ada menjual, ada memproduce minyak habatus sauda. Tolong masukkan Halim dan siapa saja yang ada buat. Saya galakkan tuan-tuan maklumkan kepada kita kat sini. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama bantu-membantu. Dan sekiranya tuan-tuan ada buku-buku yang baik, di kalangan tuan-tuan merupakan cikgu-cikgu, ustazah, ustaz yang menulis apa-apa buku soalan SPM, STP, PT3, tingkatan 1, 2, 3 sebagainya, kami di Telaga Biru bersedia untuk bekerjasama penerbitan buku-buku yang tuan-tuan ada tulis itu. Izinkan kami untuk bersama dengan tuan-tuan dalam ni. Jadi kalau cikgu-cikgu yang nak mengedarkan buku-buku Telaga Biru, kami turut terbitkan buku-buku untuk bahagian akademik seperti Maths, English, Geografi, Sejarah, semua kami ada terbitkan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Nanti jangan lupa untuk lihat www.telagabiru.my, Facebook Telaga Biru, website Telaga Biru. Kami ada banyak menerbitkan buku-buku untuk kegunaan rujukan akademik anak-anak kita pada musim PKP sekarang. Baik, terima kasih. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina wardana
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la musibatan illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la azaban illa zawajta wa la aqiman illa anjabtalah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa daytaha wa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana min ladunka وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nak dapatkan kitab tafsir Ibn Katsir ni boleh lihat ke Facebook Zahzan Travel atau boleh pergi ke www.telagabiru.net.my. Di website pun ada. InsyaAllah kalau dibeli, di order nanti kami hantar terus. Order online kami hantar ke rumah insyaAllah bagi alamat yang boleh kami uruskan. Syekh Panglima, Kapten, terima kasih semua. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Sekian. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.